طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa untuk kali seterusnya dalam rangka kita membaca daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada faslun fi nabahati aqlihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menyatakan kecerdasan dan kecerdikan akal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين.
Qala faslun fi nabahati aqlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal pada menyatakan kebijaksanaan dan kecerdikan akal baginda Nabi. Amma aslu furu'iha wa unsuru yanabi'iha wa nuqtatu da'iratiha fal'aqlu alladhi minhu yanba'ithu al-ilmu wal ma'rifatu wa yatafarra'u an hadha thuqubur ra'yi wa judatul fitnati wal isabatu wa sidqu dhanni wan nadharu lil awaqibi wa masalihin nafsi wa mujahadatu syahwa wa husnu siyasati wat tadbiri wa iqtina'ul fadaili wa tajannubil razaili. Adapun asal kepada cabang-cabang, asas kepada cabang dan unsur punca terbitnya serta poin asas fokus kepada cabang-cabang kesemua itu, apa yang kita nak tahu ialah akal, yang mana dia itu minhu yanba'ithul ilmu, daripada akal lah terbitnya ilmu dan ma'rifah. Wa yatafarra'u an hadha thuqubur ra'yi, dan bercabang daripada ini ketelusan penelitian. Thuqub ni makna penelitian yang kita panggil yang telus dan juga yang thuqub ni makna nampak tu, akal dia, pandangan dia dia itu nampak jauh. Nampak jauh. Thuqub birra'yi, tepat. Kita boleh kata tepat lah. Tepat pandangan, judatul fitnah, elok kecerdikan, wal isabah, dan betulnya itu, tepatnya perkara yang dia nyatakan, wasidqu dhann, dan benarnya sangkaan, wan nadharu lil awaqibi, dan melihat kepada akibah, natijah sesuatu perkara, wal masalihin nafsi, dan maslahah diri, wa mujahadatu syahwah, dan juga mujahadah, melawan syahwat, wa husnu siyasah, dan elok susunan dan takbiran. Siyasah, elok politik, dan juga tadbir. Siyasah ni bukan makna politik ni saja, tapi urus tadbir yang elok, waqtina'ul fadaili, dan mendapatkan bagi fadilat akhlak-akhlak dan juga perangai-perangai yang sifat-sifat yang mulia, wa tajannubur radha'ili, dan menjauhi daripada sifat-sifat keji. Maka asasnya akallah al-aslu, akallah daripadanya itu terbitnya perkara-perkara tadi. Fal aqlu alladhi minhu yanba'ithul ilm, sehingga akhir. Akal itulah yang menjadi punca dan tempat terbitnya bagi sifat-sifat dan juga kemuliaan yang kita sebutkan tadi. Wa qad asyarna ila makanihi minhu, dan telah kita isyaratkan kepada kedudukan baginda daripada kecerdikan itu. Wa bulughihi minhu, dari tahap manakah baginda sampai pada kebijaksanaan tu. Wa minal ilmi al-ghayata, sampainya kepada al-ghayata allati lam yablugha basharun siwahu, sampai kepada ghayah, penghujung yang tidak sampai kepadanya oleh manusia lain. Wa idh jalalatu mahallihi min dhalika, kerana keagungan, kemuliaan, kedudukan Nabi daripada akal itu, wa mimma tafarra'a minhu, dan apa yang bercabang daripadanya, mutahaqqiqun, itu jelas, itu sangat terang, inda man tatabba'a majariya ahwalihi, di sisi orang yang mencari dan juga menyelidiki perjalanan keadaan ahwal Nabi, wattirada siyarihi, dan juga apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Ittirad, perkara yang berulang-ulang berlaku dalam kehidupan Nabi. Wa tala'a jawami'a kalamihi, dan mereka mutala'ah dan mengkaji perkataan dan kalam Rasulullah yang menghimpunkan bagi makna yang banyak. Wa husna syama'ilihi, dan akhlak baginda yang elok. Wa bada'i asiyarihi, dan perjalanan sikap Nabi serta sirah Nabi yang begitu indah. Wa hikami hadithihi, dan percakapan Nabi yang penuh hikmat. Wa ilmahu bima fit Taurati wal Injil, dan ilmu Nabi tentang perkara yang disebut dalam Taurat, Injil. Wal kutubil munazzalati, dan kitab-kitab yang diturunkan. Wa hikamil hukama, dan mengetahui Nabi tentang hikmah-hikmah kebijaksanaan
hukama ahli falsafah pada ketika itu dan sebelumnya. Wasiyaril umamil khaliyah, dan baginda mengetahui tentang sirah perjalanan peristiwa yang berlaku kepada umat-umat yang telah lalu, wa ayyamiha, dan apa yang berlaku kepada mereka, wa darbil amsal, dan Nabi mengetahui tentang misalan-misalan, bidalan di kalangan orang Arab, wa siyasatil anam, dan macam mana mengurusnya, mentadbirnya manusia, wa taqriri syara'i, dan juga menerangkan syariat, wa ta'silil adabi an-nafisah, Nabi mengasaskan, menegakkan bagi adab-adab yang elok, wa syiyamil hamidah, akhlak-akhlak yang terpuji, ila fununil ulum, kepada pelbagai jenis ilmu, allati takhadha ahluha kalamahu, yang mana telah menjadikan oleh ahli ilmu tersebut kalam Nabi alaihi salatu wassalam fiha qudwah, menjadikan kalam Nabi itu qudwah, ikutan, wa isyaratihi hujjatan, dan menjadikan isyarat petunjuk Nabi itu sebagai hujjah, kal ibarah, seperti ibarat, sebagai mentakbirkan mimpi-mimpi, wat tibbi, ni antara ilmu-ilmu pelbagai. Mereka seumpama ilmu berkaitan al-ibarah, takbir mimpi, takwil mimpi, wat tibbi, perubatan, wal hisab, matematik, wal faraid, wan nasabi, ilmu nasab, wa ghairi dhalika, dan lain lagi, mimma sanubayyinuhu, daripada perkara yang kami akan jelaskan, kami akan terangkan, fi mu'jizatihi, insya-Allah, duna ta'lim, yang kami akan terangkan tentang mukjizat Nabi duna ta'lim. Perkara itu baginda dapat tanpa baginda mempelajari daripada sesiapa pun, seseorang pun manusia. Wala mudarasatin, tanpa dengan cara mudarasah, mudarasah, mutalaah, wala mutalaatil kutubi man taqaddama, bukan mutalaah dan juga mengkaji kitab-kitab ulama orang-orang yang terdahulu. Walal julusi ila ulama'im, dan tidak Nabi dengan cara duduk mengaji dan mendengar daripada ulama mereka. Bal nabiyyun ummiyun, bahkan Rasulullah itu nabi yang ummi, lam yu'raf bi syai'in min dhalik, tidak diperkenalkan sesuatu pun daripada ilmu-ilmu dengan cara yang kita sebut tadi, dengan cara belajar daripada kitab, mudarasah, mutalaah ataupun berguru. Hatta syarahallahu sadruhu, sehinggalah Allah Ta'ala sendiri yang melapangkan dada Nabi, wa abana amrahu, dan Allah Ta'ala yang menjelaskan urusannya, wa 'allamahu, dan mengajar baginda, wa aqra'ahu, dan Allah Ta'ala membacakan kepada baginda, yu'lamu dzalika bil mutala'ati wal bahth, dan diketahui perkara itu dengan cara kita mutalaah kitab-kitab dan juga hadis-hadis dan peristiwa sirah Nabi, dan kita mengkaji min halihi daruratan, daripada hal keadaan kehidupan Nabi secara senang. Memang sesiapa yang membaca dan mengetahui mutalaah akan dapat dengan cara mudah bahawa itu memang ada pada diri Rasulullah SAW. Wabil burhanil qati', dan dengan bukti yang jelas, ala nubuwatihi, dan di atas kenabian Nabi, nazran, kalau dilihat secara terperinci dan secara teliti, maka jelas itu dalil yang jelas menunjukkan bahawa Nabi itu seorang Nabi, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul. Fala nutawilu bisardil aqasisi, maka kami tidak memanjangkan untuk membawa datang kisah-kisah, wa ahadil qadaya, dan satu-satu peristiwa-peristiwa yang berlaku, idh majmu'uha ma la ya'khudhuhu hasra, kerana himpunannya, keseluruhannya itu tak mampu kita sekatkan, tak mampu kita hadkan, terlampau banyak. Wala yuhitu bihi hifdhu jami', dan tidak merangkuminya, tidak dapat merangkumi kesemuanya hafalan orang yang menghafal. Wa bihasabi aqlihi, dan dengan sekadar akalnya, kanat ma'arifuhu sallallahu alaihi wasallam, adalah pengetahuan Nabi SAW ila sa'iri ma'alamahullah, kepada sekalian apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada baginda, wa atla'ahu alaih, dan Allah Ta'ala bukakan, tunjukkan kepada Rasul, min ilmin, daripada ilmu, ma yakunu wa ma kana, perkara yang sedang dan akan berlaku dan perkara yang telah berlaku, wa ajaiba qudratihi, dan keajaiban kudrat Allah Ta'ala, wa azimi malakutihi, dan besarnya kerajaan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, 'allamaka ma lam takun ta'lam, dialah yang mengajar engkau wahai Muhammad apa yang tidak engkau ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, adalah anugerah Allah terhadap kamu ialah sangat besar. Haratil uqulu,
kebingunganlah akal ini fi taqdiri fadlihi alaih, pada nak menentukan kelebihan Nabi di atasnya, wa khalisatil alsunu, dan jadi kelulah lidah-lidah, duna wasfin yahitu bidzalika, pada nak mensifatkan sifat yang dapat merangkumi kesemuan itu, au yantahi ilaih, ataupun dapat mengirakan kesudahannya. Tak mampu kita nak ceritakan berkaitan dengan kehebatan Nabi SAW pada perkara ini. Ya, habis. Faslun fi hilmihi wa ihtimalihi wa afwihi wa sabrihi, pada menyatakan sifat lemah lembutnya Nabi ni, menanggung Nabi, ihtimal ni menanggung Nabi kepada kesakitan yang dibuat oleh kaumnya, wa afwihi, dan Nabi ini mengampunkan mereka, wa sabrihi, dan Nabi ini sabar. Apakah yang berkaitan dengan ini? Kata Imam Qadhi Iyad, wa ammal hilmu wal ihtimal, adapun sifat lembut dan juga Nabi menanggung kesakitan dan juga kejahatan yang dibuat kepadanya, wal afu ma'al qudrah, serta Nabi memaafkan dalam keadaan baginda kudrah mampu, was sabru ala ma yukrah, dan Nabi sabar terhadap apa yang tidak disukai, wa baina hadhihi alqabi, dan di antara laqab-laqab, di antara istilah-istilah ini, farukun, ada bezalah. Fa innal hilma, kita sebut hilmu, al-ihtimal, al-afu, as-sabru, ada perbezaan pada hakikat sifat tersebut. Fa innal hilma, kerana al-hilmu itu halatu tawakkurin, keadaan tawakkur, kita panggil apa ni, tawakkur, waqar, tenang, wasabatin, dan juga teguh, indal asbab al muharrikat, ketika berlakunya sebab-sebab yang menggoncangkan dan yang menggerakkan. Orang yang hilmi ni orang yang tenang, orang yang tidak berganjak, orang yang tetap ketika berlaku perkara-perkara yang dapat mengubah ataupun menggerakkan, dia tetap tenang. Wal ihtimal pula habsun nafsi indal alam, menahan diri, menahan nafsu ketika kesakitan, wal mu'ziyat, dan kesakitan yang kena. Itu ihtimal lah. Sakit sama ada sakit zahir batin, tak kira lah, ni makna lebih kepada sakit mana orang buat jahat, orang khianat, kepada Nabi, orang buat jahat kepada Nabi, Nabi sabar, Nabi tanggung segala kesakitan itu. Wa mithluha as-sabru, seumpama makna ihtimal ini ialah sabar. Wa ma'aniha mutaqaribatun, dan maknanya mutaqaribah, dekat-dekatlah maksudnya. Wa ammal afu fahuwa tarkul muakhadhah, adapun ampun itu, al-afu tarkul muaqabah, iaitu muakhadhah, meninggalkan membalas. Tarkul muakhadhah, tinggal balas, maknanya Nabi tak balas. Orang buat jahat, Nabi tak balas dengan kejahatan. Wa hadha kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini semua perkara yang Allah Ta'ala ta'dibkan dan ajar pada Rasulullah. Wa qala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, pilihlah kemaafan dan suruhlah dengan kebaikan, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma nazalat alaihi hadhihi al-ayatu, Nabi bila turun ayat ini, sa'ala Jibril alaihi salam, baginda bertanya kepada Sayyidina Jibril an ta'wiliha, tentang maknanya. Faqala lahu hatta as'ala al-alima, tunggu sekejap sehingga aku tanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Thumma dhahaba fa'atahu, kemudian Jibril itu berlalu dan dia pun datang balik berjumpa Nabi SAW. Faqala ya Muhammadu inna Allah ya'muruka an tasila man qata'ak, ya Muhammad, Allah Ta'ala suruh bahawa kamu menyambung balik hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, wa tu'tiya man haramak, dan kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kamu, wa ta'fu amman zalamak, dan kamu maafkan ke atas orang yang menzalimi kamu. Wa qala lahu, dan Allah Ta'ala berkata pada hak Nabi ni, wasbir ala ma asabak, sabarlah kamu terhadap apa yang mengenai kamu. Inna dzalika min azmil umur, itu daripada perkara keazaman, perkara teguh. Qala Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Wa qala wali'fu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dan ampunlah dan maafkan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah Ta'ala ampunkan bagi kamu? Sesungguhnya Allah Ta'ala pengampun dan juga maha lembut, maha pengasih. Wa qala wa man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur, siapa yang sabar dan mengampunkan, maka sesungguhnya itu daripada
perkara-perkara yang teguh. Wala khafa'a bima yu'tharu min hilmihi wa ihtimalihi, dan tidak tersembunyi lagi apa yang dapat daripada sifat hilm Nabi. Sifat Nabi ini orang yang lembut, orang yang santun. Orang yang istilahnya santun dan juga menanggung kepada kesakitan dan juga kejahatan orang buat ni. Wa anna kulla halimin qad urifat minhu zallah, dan sesungguhnya mana-mana orang halim, orang yang bersifat santun baik ni, diketahui daripadanya ada kegelinciran. Kalau manusia biasa, sebaik mana pun biasa ada juga kadang-kadang dia akan tak tahan tu. Ada juga keadaan dia tersalah, ada. Dia ni orang sabar tapi kadang-kadang kalau kena marah juga dia. Yu'raf minhu urifat minhu zallah wa hufizat anhu hafwah. Tapi Nabi SAW dijaga daripada berlaku hafwah, berlaku kesilapan. Nabi SAW tidak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu ma'a kathratil adza illa sabra. Nabi tidak bertambah dengan banyaknya orang menyakitkannya kecuali bertambah sabar. Lagi banyak orang buat jahat, orang sakiti Nabi lagi banyak bersabar. Wa ala israfil jahili illa hilma, dan tidak bertambah di atas melampaunya orang-orang yang jahil kecuali Nabi ini lagi sopan, lagi halus, lagi santun. قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره قالوا حدثنا محمد بن عتاب حدثنا أبو بكر بن وافد القاضي وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Tidak diberi pilih kepada Nabi pada antara dua perkara kecuali baginda memilih yang paling ringan selagi mana itu bukan dosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu, jika perkara itu dosa maka Nabi lah sejauh-jauh orang daripada perkara itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah, dan tidak pernah Nabi SAW membalas kerana sebab dirinya kecuali jika dicarit dan juga dicabar kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayantaqimu lillahi biha, maka Rasulullah membalas kerana Allah dengan sebab perkara mencaritkan kehormatan Allah Ta'ala ni, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Wa ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kusirat rubaiyatuhu wa shujja wajhu, Nabi ketika Nabi patah giginya, gigi rubaiyah rubaiyah antara gigi taring dan juga gigi kapok depan ni, gigi rubaiyah. Patah gigi Nabi dalam perang. Wa shujja wajhu, luka berdarah muka Nabi yauma Uhud, pada peperangan Uhud. Syaqqa dhalika ala ashabihi syaqqan syadida, perkara itu menyebabkan Nabi SAW, sahabat Nabi amat berat ke atas sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni rasa ini tak patut sampai Nabi SAW boleh luka ni dibuat oleh musyrikin Mekah. Wa qalu law da'auta alaihim ya Muhammad, kalaulah wahai Rasulullah, kalaulah kamu doa supaya Tuhan kenakan azab kepada mereka, kenapa nak doa ya Rasulullah? Doa supaya Allah Ta'ala hapuskan mereka. Faqala inni lam ub'ath la'ana, Rasulullah jawab macam mana? Sesungguhnya aku tidak dibangkitkan sebagai seorang yang suka laknat, walakinni bu'ithtu da'iyan wa rahmata, tetapi aku dibangkitkan sebagai orang yang menyeru, berdakwah dan juga yang sebagai rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah hidayat kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tengok, kena sebegitu Rasulullah tak buat dan tak doa pun. Kalau doa memang Allah Ta'ala boleh hapuskan sekejap je musyrikin Mekah. Sabarnya dan tingginya sifat sifat hilm Nabi itu, sifat sabar Nabi itu sangat tinggi. Nampak tak? Kalau kita kena sikit, orang buat khianat sikit, doa dah dengan macam-macam lah, celakanya lah, nak doa mampu dah, pecah perut macam-macam. Pecah perut. Ada saya dengar tu, orang yang yalah, golongan ni lah, Satizah juga, doa supaya orang tu pecah perut lah. Macam-macam Makna kita ni dengan Nabi SAW ni jauh lah. Nak kena ikut perangai Nabi SAW
Wa ruya an Umar radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab kalau balas ni sedap. Dia macam budak-budak, kanak-kanak ni kalau orang buat ke dia, kalau boleh balas tu rasa lega. Padahal tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Tak, contoh dia dia buat kepada orang dewasa, dia tak puas hati dia buat pada ayah dia, orang dewasa, kakak dia, abang dia tak. Bila boleh buat tu, dia rasa hati, sedap hati. Dia rasa suka, rasa lega. Padahal tak ada apa pun, budak-budak kanak-kanak katok, pukul abang dia, kakak dia, hak besar dewasa, tak ada rasa apa-apa pun. Tapi hati tu rasa, nafsu tu rasa puas. Gitulah. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. Sayyidina Umar pernah kata kepada Rasulullah, ya bi'abi atna, ay fida'a abi, fida'uka abi wa ummi. Aku tebus mak ayah aku ya Rasulullah. Maknanya tebus fida bi abi wa ummi ni, ai fida'uka abi wa ummi. Aku tebus kau dengan mak ayah aku. Makna tingginya seorang itu kasih kepada Rasulullah. Laqad da'a Nuhun ala qaumihi. Tidakkah Nuh pernah berdoa ke atas kaum mereka, Rabbi la tadhara 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dalam surah Nuh kan Allah Taala cerita. Nabi Nuh doa kata, ya Allah jangan kamu tinggal di atas muka bumi ni di kalangan orang mereka walaupun seorang. Jangan tinggallah di kalangan musyrikin, orang kafir yang ada zaman tu. Matikan. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Kamu kalau kamu tinggalkan, maka mereka tidak akan beranakkan kecuali orang kafir juga, jahat juga. Jadi Nabi Nuh doa pada kaum dia, walau da'auta alaina mithlaha lahalakna min indi akhirina. Ya Rasulullah, kalau doa macam tu ke atas kami, habis anak cucu, habis keturunan akan mati. Falaqad wuti'a zahruka, padahal kamu telah dipijak belakang kamu, wa udmiya wajhuka, dan berdarah muka kamu, wa kusirat ruba'iyatuka, dan patah gigi kamu, fa abaita an taqula illa khaira, tapi kamu enggan berkata kecuali kebaikan. Fa qulta Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mu kata, ya Allah, ampunlah bagi kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Qala al-qadhi Abul Fadl radhiyallahu ta'ala anhu, unzur ma fi hadzal qaul, lihatlah apa yang ada pada perkataan ini, min jima'il fadli, daripada himpunan perkara kemuliaan, wa darajatil ihsan, darajat ihsan, wa husnil khuluq, dan akhlak yang baik, wa karamin nafsi, dan jiwa yang mulia, wa ghayatis sabri wal hilmi, dan sehabis kesabaran dan juga sifat santun. Idh lam yaktasir sallallahu alaihi wasallam ala sukut, kerana tidak semata Nabi diam sahaja, hatta afa anhum, sehingga Nabi maafkan. Thumma ashfaqa alaihim, kemudian Nabi kesiang pula kepada mereka. Wa rahimahum, Nabi rahmat dan belah kasihan kepada mereka tadi. Wa da'a wa syafa'alahum, Nabi berdoa dan Nabi beri syafaat pada mereka. Faqala Allahumma ighfir. Nabi bila musyrikin Mekah gitu, Nabi buat apa? Nabi bukan diam saja. Kadang-kadang ya sabar ni banyak peringkat sabar. Kita diam. Tak apa. Tapi Nabi SAW bukan sekadar Nabi tak balas. Nabi bukan sekadar diam. Nabi doa pula ampun. Au ihdi, dalam riwayat lain Allahumma hdi, ya Allah hidayah. Nabi doa pula hidayah. Thumma azhara sabab syafaqati wa rahmah, kemudian Nabi zahirkan sebab Nabi kasihan belah dan rahmat itu, biqaulihi liqaumi, ya Allah itu kaum aku, ya Allah. Thumma i'tadhara anhum, kemudian Nabi minta uzur pula, cari alasan pula supaya Allah Ta'ala ampun ni, bijahlihim, dengan sebab jahil mereka. Faqala fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tu tak tahu, ya Allah. Nampak? Maknanya dalam keadaan begitu pun Nabi boleh balas dengan ihsan. Walima qala lahu rajul, walamma, dan tatkala, walamma qala lahu rajul, apabila berkata kepada Nabi ni seorang lelaki, i'dil, hey Muhammad, adil sikit. Fa inna hadhihi qismatun ma urida bihi wajhullah, ini pembahagian ni bukan pembahagian yang diredai oleh Tuhan. Lam yazid fi jawabihi an bayyana lahu ma jahilahu, tidak lebih Nabi kecuali pada jawapannya kecuali menerangkan apa yang orang lelaki itu tak tahu. Wa wa'adha nafsahu, dan Nabi memberi peringatan pula ke diri dia. Wa dzakaraha bima qala lahu, dan memperingati diri Nabi tentang apa yang lelaki tak diberitahu. Faqala waihak, beratmu, celakalah mu.
Faman ya'dil illam a'dil. Siapa lagi nak berlaku adil kalau aku ni tak berlaku adil? Jadi Nabi terangkan bahawa aku ni orang paling adil. Khibtu wa khasirtu illam a'dil. Rugi dan juga celaka dan rugilah aku kalau aku tidak adil. Jadi Nabi seakan beri nasihat pula diri dia. Peringatkan diri dia tentang apa yang lelaki tak diberitahu. Padahal memang Nabi berlaku adil. Cuma kan, yelah orang yang tarik tu orang Arabi tak puas hati, maka Pak Nabi beri tu ada orang yang dapat sikit, ada dapat banyak. Wa naha man arada min ashabi qatlahu. Dan Nabi larang pula orang sahabat baginda Nabi yang nak bunuh ni. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, benarkah aku bunuh si fulan ni? Nabi kata jangan bunuh dia. Walamma tasaddalahu Ghurath ibnul Harith liyaftika bihi. Apabila berhadap kepada Nabi ni Ghurath ibnul Harith untuk bunuh Nabi ni, ketika Nabi berehat ni, wa Rasulullah SAW muntabidhun tahta syajarati, Nabi sedang berehat di bawah pokok, wahdahu, seorang diri, qailan. Qailan ni apa dia? Qailan ni bukan berkata, qailulah. Nabi berehat tidur di waktu tengah hari. Wan nasu qailuna, dan manusia sedang tidur juga. Orang sedang tidur ni. Nabi berehat dengan para sahabatnya, Nabi duduk bawah pokok. Waktu tengah hari nak berehat. Qailulah. Sahabat-sahabat lain yang duduk di sekitar tu sedang tidur juga, tak perasan. Fi ghazatin, dalam satu peperangan, falam yantabih Rasulullah, Nabi tidak sedar, illa wa huwa qaimun, kecuali Ghurath bin Harith ini dah berada depan dah, diri depan Nabi dah. Wasaifu sultan, dan pedang itu sedang apa ni? Sultan ni makna bukan disarungkan, di luar sarung. Pedang itu terjelas pada tangannya. Faqala man yamna'uka minni. Dia kata, Muhammad, siapa nak boleh tahan kamu daripada aku? Orang sedang tidur, tak sedar pun aku depan kamu ni. Siapa yang boleh menghalang aku daripada kamu? Nabi jawab, Allah. Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Fasaqata saifu min yadihi, jatuh pedang daripada tangan. Fa akhadhahu Nabi SAW. Lalu Nabi ambil pedang. Faqala man yamna'uka minni. Siapa sekarang dapat menghalang aku daripada kamu? Qala kun khaira akhirin. Jadilah ya Rasulullah, jadilah orang yang baik. Faqala fatarakahu wa afa anhu. Lalu Nabi SAW tinggalkan dan memaafkan. Faja'a ila qaumihi faqal. Jadi Ghurath ini datang kepada kaum dia, kata, ji'tukum min indi khairin nas. Wahai kaum aku ni baru balik berjumpa dengan sebaik-baik manusia. Tak ada orang begitu. Kalau kita tak balas balik lah. Tak. Dapat kalau naknya kita balas balik tu kena Allah. Jadi suka nafsu kita tu. Wa min azimi khabarihi, daripada besarnya cerita berkaitan Nabi fil afwi, tentang sifat maaf Nabi, ialah afuhu anil yahudiyah, ialah maafnya Nabi daripada seorang perempuan Yahudi, allati sammathu fi syah, yang meletakkan racun pada kambing, ba'da i'tirafiha, setelah perempuan tadi mengaku. Setelah perempuan tadi mengaku. Ini cerita Lahmu Khaybar ni, yang mana seorang perempuan Yahudi hidang kepada Nabi. Dia letak racun dalam kambing yang dipanggang itu. Jadi ala sahihi min riwayah, di atas riwayat yang sahih, maknanya Rasulullah mengampunkannya. Ada banyak riwayat lah, ada kata Nabi kisah, tapi bukan kerana sebab Nabi, sebab di situ ada seorang sahabat lagi meninggal, maka kerana atas dasar itulah. Wallahu alam, tengoklah dalam riwayat-riwayat berkaitan dengan cerita ni. Wa annahu lam yu'akhidh Labid bin al-Asam fi min id saharahu, dan Nabi SAW tidak membalas ketika Labid ibn Asam ni menyihir Nabi. Labid bin Asam pernah sihir Nabi tak balas. Wa qad u'lima bihi, Nabi diketahui dengannya. Wa uhiya ilaihi bi syarhi amrihi, dan diwahyukan kepada Nabi untuk meleraikan perkara, menenangkan urusan itu. Bagaimana Jibril turun ajar Nabi macam mana nak buka balik sihir ni, nak hapuskan sihir ni. Wala ataba alaihi fadlan an muaqabati, Nabi tak cela, apatah lagi Nabi tak balas kejahatan dia. Wa kadza lam yu'akhidh Abdullah bin Ubay, Nabi juga tidak mengenakan ataupun tidak membalas kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa ashbahahu minal munafiqin, dan seumpama dia daripada golongan munafik.
bi'azimi ma nukila anhum fi jihati, dengan besarnya perkara yang mereka sebarkan pada tentang diri Rasulullah, terutamanya ketika hadithul ifki, fitnah berkaitan dengan Siti Aisyah ni. Maka antara orang yang paling besar menjalankan fitnah ini Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga orang munafik-munafik lain. Besar perkara itu, Nabi tak ambil. Ma nukila anhu fi jihatihi qawlan wa fi'lan, perkataan dan juga perbuatan. Bal qala liman asyara bi qatli ba'dihim, bahkan Nabi berkata kepada sebahagian sahabat yang mengisyaratkan untuk bunuh, ya Rasulullah, kita bunuhlah puak-puak munafik ni, bunuh puak-puak munafik ni. La yutahaddathun anna Muhammadan yaqtulu ashabah, janganlah sampai orang kata Muhammad ini dia bunuh sahabatnya. Sebab apa? Sebab tak ada orang tahu. Nifak ni daripada perkara berkaitan dengan dosa hati. Orang tak tahu. Jadi orang lain bila dengar cerita Nabi bunuh di kalangan penduduk Madinah sahabat Nabi, yang mana mereka duduk sekali dengan para sahabat ni. Jadi orang cerita, Muhammad ni jangan, dia bunuh sahabat dia sendiri. Jadi Nabi tak suka benda itu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah, alaihi burdun ghalis hasyiyah, Nabi memakai selendang yang hujungnya itu kasar, kain kasar. Fajadhabahu al-a'rabiyyu biridaihi jadbatan syadidah, lalu menarik seorang Arabi, orang Badui, tarik dengan ridaknya, tarikan yang kuat. Hatta atharat hasyiatul burdi fi safhati unuki, sehingga jelas nampak kesan tarikan tu, sebab kain hujung tu kasar, pada tengkuk Nabi. Thumma qala ya Muhammad ihmil li ala ba'irayya hadaini min malillah alladhi indak. Muhammad, mu beri kepada aku dua ekor unta ini daripada harta yang Allah Ta'ala letak pada kamu. Jadi dia ni mari nak minta harta, bawa 2 ekor unta. Muhammad, mu penuhkan tanggungan 2 ekor unta ni, harta hak Allah Ta'ala beri pada kamu. Fa innaka la tahmilu li min malikin wala min malika wala min mali abik, fa innaka la tahmilu li, kerana kamu tak beri kepada aku daripada harta kamu dan daripada harta bapa kamu. Aku bukan minta hartamu, bukan minta harta bapa kamu, harta yang Allah Ta'ala beri dia kepada kamu. Fasakata Nabi SAW, lalu Nabi diam. Thumma qala al malu malullah, harta tu harta Allah Ta'ala. Wa ana abdu, aku ni hamba dia. Thumma qala wa yuqadu minka ya a'rabi ma fa'alta, adakah patut dibalas daripada engkau wahai Arabi, apa yang kau buat dengan aku? Dah membuat ni harta tu tak apalah, harta dia sekarang ni menyakitkan aku. Perlu balas ke? Nak aku balas tak? Arabi kata la. Dah, tak balas. Tak perlu dibalas. Nabi tanya, lima? Kenapa tak perlu balas? Mu buat balas aku, buat kepada aku boleh balas balik. Harta Allah tak apalah. Selesai lah tu. Ni balasan ni. Tekuk aku ni jadi merah dan luka ni sebab kamu tarik ni. Dia kata tak perlu balas ya Rasulullah. Nabi tanya, lima? Qala li annaka la tukafi'u bisayyi'i sayyi'atah, kerana engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Arabi tahu, mu ni bukan orang hok balas jahat dengan jahat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun ketawa, suka. Thumma amara an yuhmala lahu ala ba'irin sya'irun wa ala al-akhar tamr. Maka Nabi pun suruh sahabat beri kepada Arabi ni satu unta ni, penuhkan dengan syair, gandum, dengan apa, bali, dan satu lagi penuhkan dengan tamar. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu. Aku tidak pernah Nabi tengok dia itu nak menang di atas perkara zalim yang dia dizalimi. Langsung tak pernah aku tengok. Malam takun hurmatan min maharimillah, kecuali perkara kehormatan daripada kehormatan Allah, berkaitan dengan hukum Allah, berkaitan dengan syiar-syiar Allah, itu ada. Tapi untuk menang diri sendiri tidak. Wa ma daraba bi yadihi syai'an qatu illa an yujahida fi sabilillah. Nabi tidak pernah pukul dengan tangannya satu pun kecuali ketika berjihad fi sabilillah. Wa ma daraba khadiman qatu wa lam ra'ata, dan Nabi tidak pernah pukul khadam langsung dan tak pernah pukul isteri perempuan. Ada.
Ni akhlak Nabi. Sebab itu orang lelaki ni kalau pukul orang perempuan ni, sebenarnya orang tu lemah lah. Janganlah kita, yelah, ada orang yang mana dia angin. Istilah kita sebut orang ni berangin sikit. Dia ada angin. Ada wind. Dia ada wind. Jadi ada angin dia. Angin dia tu apa nama ni, kena padang-padang lah. Tengoklah. Bukan seorang itu hebat kalau dia pukul perempuan. Bukan dia orang gagah kalau dia pukul isteri. Tidak. Tapi itu sebenarnya menunjukkan orang tu lemah. Yang perempuan ni kadang lah, kadang kita sakit hati ataupun tak berhati tu biasa. Itu nak dapat pahalanya, sabar. Nak orang hak tak menikah tak ada pahala gini. Waji'a ilaihi birajulin, dan dibawa datang dengan seorang lelaki. Faqila hadza arada an yaqtulaka ya Rasulullah, lelaki ni nak bunuh kamu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tura'a, kamu tak akan mampu, kamu tu tak akan mampu. Walau aradta dzalika lam tusallat alayya, kalau kamu nak ingin, kamu tidak akan diberi kemampuan untuk buat. Kamu tidak akan mampu. Okey. Tak takut. Lan tura'an maknanya tidak ada takut, tak ada bimbang. Tidak ada takut, tidak ada bimbang. Kalau kamu ingin buat, dan saya kamu tidak akan diberi kekuatan, kuasa dan juga kemampuan untuk buat. Tak boleh buat juga. Gitu aja. Waja'ahu Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah datang qabla islamihi, sebelum Islamnya. Yataqadahu dainan alaih, dia minta hutang dia ke atas Nabi. Nabi berhutang dengan dia. Fajadaba thawbahu an mankibi, lalu ditarik baju Nabi daripada bahu Nabi. Wa akhadha bi majami'i thiyabi, dia pegang ini Rasulullah SAW. Wa aghladha alaih, dia pun cakap kasar. Thumma qala, innakum ya bani Abdul Muttalib, hey mu ni anak beranak Abdul Muttalib ni, mutlun, mu ni jenis bayar hutang lambat. Dia tarik baju Nabi gitu. Tak? Dia kata, hey mu anak beranak Abdul Muttalib ni mutlun. Mutlun ni maknanya lambat bayar hutang. Fantaharahu Umar hak ada ketika itu terus dia marah dan juga dia gertak dia. Wa shaddada lahu fil qawl. Umar pun marah dia. Wan nabi yatabassamu, Nabi SAW kan senyum Nabi. Faqala Rasulullah SAW, ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka ahwaj. Ya Umar, aku dan dia ni sebenarnya kepada selain ini lebih perlu. Aku dan dia ni sebenarnya lebih perlu kepada benda lain. Apa dia? Ya Umar, ta'muruni bihusnil qada. Kamu jangan marah dia. Kamu patutnya perlu buat apa? Kamu suruh aku husnil qada, bayar hutang dengan elok. Wa ta'muruhu bihusnil taqadi, dan kamu suruh dia minta dengan elok. Tu mana ahwaju tu. Maknamu jangan marah dia. Tak, lebih penting lagi hak tu, mu suruh aku bayar baik-baik, bayar hutang, dan mu suruh dia minta molek-molek. Thumma qala laqad baqiya min ajalihi thalathun. Dia kata tinggal 3 hari lagi tempoh tu. Nabi SAW bukan mutlun, Nabi tidak menangguhkan bayar hutang bila sampai masa, sebab 3 hari lagi waktu hutang matang tu, 3 hari lagi tak sampai masa. Imam minta awal. Lalu bila minta, Nabi kata wa amara Umar an yaqdiyahu ma lahu wa yazida 20 sa'an lima rawa'ahu. Dia pun Sayyidina Umar suruh Sayyidina Umar bayar hutang kepada lelaki tadi, dan tambah 20 sa', 20 gantang pula, tambah lagi 20 gantang. Kenapa? Sebab Sayyidina Umar menyebabkan orang tadi takut. Dia yang menyebabkan pemuda tadi takut. Fakana sababa islami, itu menjadi sebab orang tak di Islam. Perbuatan Nabi tu akhirnya menyebabkan dia Islam. Nabi balas pula, tambah pula lagi. Wa dzalika annahu kana yaqulu ma baqiya min alamati nubuwati syai'un illa wa qad araftuhu. Kenapa dia buat gitu tu? Siapa yang buat ni? Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Ini dia ni daripada akhbar Yahudi, daripada pendeta Yahudi ni. Daripada pendeta besar Yahudi ni. Jadi dia buat gitu ke Nabi SAW. Kenapa dia buat gitu? Ni cerita. Dia cerita bahawa wa dzalika annahu kana yaqul, dia pernah kata ma baqiya min alamati nubuwah syai'un, tak tinggal daripada tanda kenabian satu pun, wa qad araftuhu fi Muhammadin, kecuali aku tahu pada diri Muhammad tu ada tanda kenabian. Dia kan daripada pendeta Yahudi, dia tahu, kata alamat kenabian cukup kecuali 2, illa thnatain, 2 perkara. Lam akhburuhuma,
Yang aku tidak tahu ni. Apa dia? Aku tidak cubakan lagi. Khibrah. La akhburuhuma, tidak aku dapatkan lagi, tidak akan aku tahu, aku cuba lagi. Apa dia? Yasbiqu hilmuhu jahlahu. Mendahului sifat lemah dan santun Nabi akan jahil. Wala yaziduhu syiddatul jahli illa hilman. Dan tidak akan menambahkan oleh kuatnya jahil seseorang itu kecuali Nabi menjadi lebih santun dan lebih baik perangai, lebih elok bagi Nabi. Fakhtabarahu bihadza. Lalu Sa'nah ini, Zaid bin Sa'nah ini dia cuba Nabi dengan perkara ni lah. Dia nak tahu waktu. Hak dua perkara, dua sifat ni lagi hak tak ada ni nak tahu. Waktu dia buat gitu. Fawajadahu kama wusifa, lalu dia dapati sebagaimana yang disifatkan. Itu antara sebab di Islam. Wal hadithu an hilmihi alaihi salam, dan hadis tentang sifat baiknya, lembut lembut santunnya Nabi, wa sabrihi, sabar Nabi, wa afihi, dan maafkan Nabi, indal kudrah, ketika Nabi mampu, aktsaru min an na'tiya alaih, sangat banyak daripada apa yang kita nak datang ni, sangat banyak lagi. Wa hasbuka ma dzakarnahu, cukuplah kamu apa yang kami sebut, mimma fi sahih, daripada apa yang dalam kitab sahih, wal musannafati tsabitah, dan musannaf yang telah sabit, ila ma balagha mutawatiran ma balagha yakin, sampai kepada hadis tersebut tahap mutawatir yang membawa kepada ilmu yakin. Wa min sabrihi, di atas sabarnya Nabi, ala muqasatil Quraisy, di atas kejahatan yang dibuat oleh orang Quraisy, wa adzal jahiliyah, dan kesakitan yang dibuat oleh golongan jahiliyah, wa musabaratihi asyadaida ashabah, dan Nabi melawan kesukaran yang payah ma'ahum, bersama mereka, ila an azfarahullahu alaihim, sehingga Allah Ta'ala menangkan Nabi di atas mereka, wa hakkamahu fihim, dan Allah Ta'ala jadikan Nabi ni hakim, memerintahkan mereka, wa hum la yashukuna fi isti'sali syafatihim, dan mereka tidak syak lagi pada habisnya syafatihim, habisnya golongan mereka. Jadi wa ibadati khadaraihim, dan akan terhapusnya ibadah ni, penghapuskan kaum lah, akan terhapusnya mereka. Fama zada ala an afa wa safaha, tidak lebih Nabi kecuali Nabi memaafkan, Nabi mengampunkan. Ketika mana ni? Ketika Fathu Mekah. Begitu banyak apa yang orang Mekah buat jahat pada Nabi ni. Bila Nabi menang dalam Fathu Mekah, mereka ingatnya mereka habis cerita lah orang. Biasa zaman dulu kan, kalau sesuatu orang itu masuk, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Jelaslah, mana-mana raja dia akan masuk, dia akan bunuh penduduk itu, habis istiqsal, akan kita panggil apa, penghapusan etnik atau akan habiskan penduduk itu, akan bunuh. Mereka ingat begitulah, maka akan dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak, Nabi maafkan, dan Nabi lepaskan. Wa qala ma taqulu anni fa'ilun bikum, Nabi tanya, apa yang kamu rasa aku akan buat pada kamu hari ni? Qalu khaira, kamu buat baiklah. Akhun karimun, musdara hak mulia. Wa banu akhin karim, anak saudara hak baik. Mereka nak beranak dalam Mekah tu. Faqala aqulu kama qala akhi Yusuf, aku berkata sebagaimana berkatanya saudara aku Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum, tidak ada balasan kepada kamu hari ini, kerana Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang maha pengasih dan maha kasih. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu orang-orang yang ditulaqa, yang dibebaskan. Nabi kata mau bebas. Nabi maaf gitu ya. Wa qala Anasun habata samanuna rajulan min Tan'in salat as-subhi liyaqtulu Rasulullah. Ada 80 orang lelaki ni masa nak Fathu Mekah juga ni. Bila sahabat masuk, Nabi suruh sahabat ni masuk daripada banyak arah. Ada sebahagian sahabat masuk di belah Tan'in. Jadi di belah itu pemuda-pemuda Quraisy yang masih darah panah, ada lebih kurang 80 orang daripada Tan'in, waktu subuh nak datang bunuh Rasulullah. Fa ukhidhu, dapat takak. Fa a'taqahum Rasulullah SAW. Maka Nabi bebaskan. Nabi bebaskan mereka. Nampak? Fa a'taqahum Rasul, Nabi bebaskan. Dapat tangkap ni. Kalau ikutnya orang nak bunuh orang ni, kena bunuhlah. Tapi Nabi bebaskan mereka. Fa anzalallahu ta'ala huwallazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim.
Dialah Allah yang menghalangkan tangan mereka daripada kamu dan tangan kamu daripada mereka. Allah Ta'ala yang menyebabkan tak berlakunya pertumpahan darah. Bibatni Makkah, di Wadi Mekah. Min ba'di an adfarakum alaihim. Setelah Allah Ta'ala menangkan kamu di atas mereka. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan Allah Ta'ala itu dengan apa yang kamu lakukan itu sangat melihat. Wa qala li Abi Sufyan. Wa qala li Abi Sufyan. Nabi pernah kata kepada Abi Sufyan. Wa qad siqa ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab. Dan dibawa datang Abi Sufyan kepada Rasulullah setelah ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab. Mana ni? Setelah dibawa datang kepadanya Ahzab, tentera-tentera Ahzab, selesai kumpulan-kumpulan tentera, wa qatala ammahu wa ashabahu. Dan Abi Sufyan ni dialah yang bunuh pak saudaranya dan sahabat Nabi, wa mathala bihim. Dan dia jugalah yang buat musul. Muslah ni di kalangan adat yang jahat di kalangan orang musyrikin ni, bila perang ni orang mati dah ni dia akan rosakkan, akan musnahkan muka, sama ada dia potong hidung, potong telinga, dia panggil muslah. Dia akan kerat anggota-anggota badan, kerat anggota muka, keratkan hidung, telinga. Wa masala bihim. Mereka buat begitu pula. Kerana apa? Jahatnya mereka ni bukan sekadar bunuh mati je. Mereka buat muslah. Mereka akan rosakkan, akan potong bahagian muka dan seumpamanya. Orang berbuat datang Abu Sufyan. Fa'afa anhu. Tapi Nabi maafkan. Wala tafahu fil qawli. Dan Nabi bercakap elok pada perkataannya. Wahai hakaya Abu Sufyan. Hei celaka sungguh Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illallah. Belum sampai masa ke kamu nak mengaku tiada Tuhan kecuali Allah? Makna siapa gitu, padahal dia Abu Sufyan ni orang yang menyebabkan pak saudara dia mati, sahabat dia mati dan kena tu. Nabi kata ke mana? Abu Sufyan, mu tak siapa lagi masa mu nak mengaku tiada Tuhan kecuali Allah. Faqala bi abi anta wa ummi. Demi mak ayah aku, ma ahlamaka wa awsalaka wa akramaka. Lembut sungguhmu ya Rasulullah. Baik sungguh kamu Rasulullah. Sangat menyambung silaturahim dan sangat mulia. Ya. Abu Sufyan pun ada perdarahan talian darah belah atas tu. Wa kana Rasulullah SAW ab'adan nasi ghadba. Nabi lah orang yang paling jauh nak marah, wa asra'ahum ridha, dan paling cepat nak ridha, sallallahu alaihi wasallam. Qala faslun fi judihi wa karamihi wa sakhaihi wa samahatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sikit ya. Pada menceritakan tentang kemurahan Nabi. Pemurahnya Nabi. Nabi orang yang sangat penderma. Sakha, Nabi ni orang yang sangat suka memberi. Samahatihi, dan Nabi ni seorang pemaaf. Wa amma judu wal karam, sifat pemurah ini. Wasakha wasamaha, sifat senang memberi dan suka memaafkan ni. Wa ma'anihi ma mutaqaribah, dan maknanya hampir dekat samalah. Wa qad farraqa ba'dhum bainahuma bi furuq. Sebahagian ulama membezakan antara istilah itu dengan beberapa perbezaan. Faja'alul karam, mereka mendefinisikan, menjadikan istilah al-karam itu makna apa? Al-infaqa bi tibin nafsi fima ya'dhumu khataruhu wa naf'uhu. Memberi infak dengan perkara yang tibi nafsihi, dengan kerelaan hati, fima ya'dhumu khataruhu, perkara yang besar kemanfaatnya, besar ke faedahnya. Wasamuhu aidan hurriyah, dinamakan juga dengan hurriyah. Wa huwa diddun nadhalah, itu lawan kepada kalimah an-nadhalah. An-nadhalah itu makna khasarah, khisah, rendah jiwa, buruk jiwa, hina. Jadi sifat karam ni sifat mulia. Wasamaha, samahah, sifat pemaaf ni, at-tajafi amma yastahiquhu al-mar'u inda ghairihi bi tibi nafsi. Tajafi, menjauhkan seseorang perkara yang dia berhak dapat daripada orang lain, bi tibi nafsin, tapi dengan rela hati. Dia berhak dapat juga. Contoh, dapat harta ke dapat jawatan, dia berhak juga, tapi dia menjauhkan diri. Dia samah, tak apalah. Serahlah, tak apa, tak ada masalah. Kalau ikut dia berhak, tapi dia menjauhkan daripada perkara yang dia berhak itu dengan kerelaan hati.
Itu huwa diddu asyakasah. Lawan bagi syakasah. Syakasah ni orang yang nak dan juga mencari peluang. Sakha ni pemurah. Suhulatul infak. Senang untuk menginfakkan. Wa tajannubu iktisabi ma la yuhmad, dan menjauhi daripada perkara, mengusahakan perkara yang tidak dipuji. Wa huwal jud, itu ijud. Pemurah juga. Wa huwa diddu taktir, lawan bagi taktir. Taktir maknanya bakhil dan tidak membelanjakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwaza fi hadhil akhlaqil karimah. Nabi tidak boleh dibandingkan pada akhlak yang mulia ni. Pada sifat ni tak ada orang boleh lawan Nabi. Wala yubara, tidak dapat dilawan. Wa bihadza wasafahu kullu man arafah. Dengan inilah mensifatkan setiap orang kenal Nabi, dia akan sifatkan Nabi dengan sifat ni. Qala haddathana al-Qadhi Ash-Shahid Abu Ali As-Sadafi rahimahullah. Haddathana al-Qadhi Abu Walid Al-Baji. Haddathana Abu Dharin Al-Harawi. Haddathana Abu Al-Haytham Al-Kushmihani. Abu Muhammad As-Sarkhasi wa Abu Muhammad As-Sarkhasi wa Abu Ishaq Al-Balkhi qalu haddathana Abu Abdullah Al-Firabri. Ini antara rawi bagi kitab Sahih Bukhari. Abu Abdullah Al-Firabri haddathana Al-Bukhari qala haddathana Muhammad bin Kathir haddathana Sufyan an ibn Munkadir sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min syai'in faqala la. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu dan Nabi jawab dak. Tak ada. Nabi jawab dak dan tahu tak ada, tak pernah. Orang minta benda tak pernah Nabi tolak. Wa an Anasin wa Sahli bin Sa'adin misluhu, seumpama itu juga diriwayatkan daripada Sayyidina Anas dan Sahal bin Sa'ad. Wa qala Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi orang paling pemurah dengan kebaikan. Wa ajwada ma kana fi syahri Ramadan, lagi pemurah Nabi pada bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Jibril alaihi salam ajwada bil khairi min rihil mursalah. Adalah Nabi bila bertemu dengan Sayyidina Jibril, Nabi lah paling banyak pemurahnya, mendermanya lebih daripada rihil mursalah, angin yang bertiup. Makna Nabi beri sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi bila bertemu dengan Sayyidina Jibril, bila Nabi bertemu, lepas tu Nabi akan menginfakkan, belanja, bersedekah dengan banyak. Wa an Anasin anna rajulan sa'alahu fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Daripada Anas, ada seorang lelaki tanya, minta dengan Nabi, Nabi beri kambing hak duduk antara dua bukit. Oh, banyaklah. Bukan seekor 10 ekor ni. Kambing yang diternak duduk antara dua bukit. Faraja'a ila baladihi, lalu lelaki tadi kembali balik ke negerinya. Faqala aslimu, hei rakyat aku, hei penduduk kampung aku, Islamlah kamu. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Muhammad ini dia beri pemberian orang hak tak takut fakir, tak takut miskin. Muhammad beri sungguh. Dia beri orang hak tak takut miskin. Wa a'ta ghaira wahidin mi'atan minal ibil. Dia beri lebih pada seorang, pernah diberi 100 ekor unta. Yang tahu unta mahal ni, unta antara kenderaan paling mahal zaman tersebut. Zaman kita mana kereta mahal lah sini. 100 ekor Nabi bagi. Wa a'ta Safwan mi'atan. Nabi beri pada Safwan 100. Thumma mi'atan. Kemudian 100 lagi. Thumma mi'atan. Kemudian 100 lagi. Wa hadhihi kanat haluhu qabla an yub'atha. Ini keadaan Nabi sebelum dibangkitkan. Wa qad qala lahu Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal pernah kata, innaka tahmilul kalla, kamu menanggung kesusahan, wa taksibul ma'dum, kamu mengusahakan perkara yang tidak ada, kamu usahakan supaya jadi ada. Wa radda ala hawazina sabayahum, Nabi memulangkan kepada kaum Hawazin ini sabayahum, tawanan-tawanan mereka. Wa kanu sittata alah, maka bilangan mereka itu 6,000. Wa a'ta Abbas minadh-dhahab ma lam yutik hamlahu, dan Nabi beri kepada Sayyidina Abbas emas yang tak mampu ditanggung. Ini cerita menarik ni Sayyidina Abbas ni. Mungkin pernah kita tengok, kita baca dulu ke macam mana. Sayyidina Abbas ni. Sayyidina Abbas ni sehingga Nabi Sayyidina Abbas ni cuba nak minta letak segala emas tu di atas kain dia, buat dia pakai. Bawa atas baju dia. Lepas tu minta tolong anak saudara dia. Minta tolong Muhammad, tolong sikit aku kata tak boleh. Mu nak ambil sendiri. Aku tak mau tolong mu. Dah aku minta tolong orang lain, tak boleh. Mu ambil sendiri. Jadi makna Sayyidina Abbas ni ialah peniaga, dia sukalah pada harta ni. Dia pun ambil sehingga kan
Nabi SAW senyum. Tengok kunjung mata, kata geleng kepala Nabi. Abah ni tak sukanya dia kepada emah ni. Harta yang dia dapat tu lah. Okay. Wahumila ilaihi tis'una alfa dirhamin. Dibawa kepada Nabi 90,000 dirham. Fawudi'at alal hasil, lalu diletak di atas satu hamparan. Thumma qal ma ilaiha yuqassimuha. Lalu Nabi pun bangun, Nabi bahagikan duit dirham tadi. Duit perak tadi. Fama radda sa'ilan hatta faragha. Tidak ada Nabi tolak orang yang meminta sehingga habis harta duit perak yang ada atas hamparan tadi. Waja'ahu rajulun fa asalu fa qala ma indi syai'un lakinni ibta' alayya fa idza ja'ana syai'un qadainahu. Ada seorang lelaki datang tanya nak minta dengan Nabi. Nabi kata ma indi syai', aku tak ada benda dah ni. Lakin ibta' alai, mungkin beli aku bayar hutang. Fa idza ja'ana syai'un qadaina, apabila ada harta daripada aku, sampai harta aku akan bayar balik. Nabi kata ginilah, mugilah nak apa-apa beli, kata aku tanggung hutang. Hutang tu Muhammad tanggung. Faqala lahu Umar, ma kallafaka Allahu ma la taqdir alaih. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala tak suruh kamu tanggung perkara yang kamu tak mampu. Mu tak ada duit, dah ayahlah beri. Kenapa pula mu nak suruh dia berhutang dengan orang pula? Fakarihan Nabi dzalika sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tak sukalah. Nabi tak suka kata Sayyidina Umar ni. Tak sedap Nabi kata. Sayyidina Umar kata Nabi, Allah Ta'ala tidak paksa kamu benda kamu tak mampu. Faqala rajulun minal ansar. Lalu datang, mari ada seorang lelaki di kalangan Ansar kata, ya Rasulullah, anfiq wala takhaf min dhil arshi iqlala. Wahai Rasulullah, infaklah kamu. Berilah kamu, jangan takut daripada Tuhan yang mempunyai arasy itu takut jadi kurang. Jangan takut. Jangan takut. Fatabassama, Rasulullah suka. Bila lelaki Ansar ni jawab gitu, Rasulullah suka. Makna Rasulullah tahu, lelaki ni faham. Wa urifa al-bishru fi wajh, dan diketahui gembira pada wajah Nabi. Wa qala bihadza umirtu, dengan inilah aku disuruh. Dzakarahu Tirmidzi wa dzukira an Muawidh bin Afra qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kina'i min rutabin yuridu tabaqa wa ajri bin yuridu kitha'a fa'atani mil'a kaffihi huliyan wa dhahaba. Muawidh bin Afra datang bawa satu bekas daripada rutab. Satu tandang lah tabak, satu tandang daripada rutab kurma, dan juga kisah ni jenis tertimun jenis tertimun. Kisah timun biasa tu, timun jenis ni orang masuklah kisah nama dia tapi jenis timun lah. Fa'atani, lalu beri aku bawa tanaman je kepada Nabi. Nabi beri pada aku mil akaffihi huliyan wa dhahaba, beri sepenuh tangan dia barang kemas dan juga emas. Wa qala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadakhu syai'an li ghadin. Nabi tak pernah simpan sesuatu pun untuk esok hari. Wal khabaru bi judihi wa karami sallallahu alaihi wa alihi wasallam kathir. Cerita berkaitan dengan pemurahnya Nabi. Nabi ni seorang yang suka menderma banyak sangat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu atarajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Datang seorang lelaki meminta dengan Nabi. Fastaslafa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisfa waskin. Lalu Nabi berhutang bagi lelaki tadi separuh wasak. Wasak ni satu sukatan. Waja'a rajulu yataqadahu. Lalu marilah lelaki yang Nabi berhutang tu nak minta hutang. Fa'atahu wasqan wa qala nisfuhu qada'un. Nabi berhutang separuh wasak aja. Tapi Nabi bayar satu wasak. Maka apa jawabnya? Wasak ni timbangan 60 so'ah 60 gantang. Jadi dia berhutang 30 gantang je, separuh wasak 30 gantang je. Tapi Nabi bayar balik hutang tu satu wasak 60 gantang. Faqala, Nabi kata apa? Nisfuhu qada, separuh tu bayar hutang. Wa nisfuhu nailun, dan separuh lagi tu hadiah aku padamu. Nabi beri. Jadi itu tidak riba ke tak riba? Sebab apa? Sebab ia bukan disyaratkan dalam akad. Bila tak disyaratkan, syarat tu sama syarat berlafaz ataupun masyrut secara al-ma'ruf urfan kan masyrut syartan. Sama juga ada orang kata saya tak tulis akad tapi maklum dah. Kalau berhutang dengan dia, berhutang dengan ni kena bayar lebih. Tu kira riba juga. Ni masalah muamalat ni memang kena perhati elok-elok dan kena mengaji dengan ahli dia. Sebab zaman sekarang ada je yang mana mengajar bidang muamalat, bukan bidang muamalat lah.
asatizah kita yang mana mungkin pengajian dia tradisional ataupun pengaji daripada kitab, dia tak dapat nak aplikasikan dan nak praktikkan, nak tanzilkan hukum tu pada wakil. Kadang-kadang taswir tu tak kena. Ada orang kata dia hutang ni dia tak syarat pun. Tapi tahu dah orang hutang kena bayar lebih. Tu jadi riba kok. Al-masyrutu al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Yang telah diketahui pada uruf gitu umpama yang diletakkan syarat. Dah awak dalam ni bukan syarat, ini bukan riba. Sebab apa? Sebab dia tidak letak. Memang Nabi beri dengan kerelaan hati. Orang hutang kita RM10, itu hutang kita RM10. Tiba-tiba dia bayar RM15. Apa? Saya dah minta ni. Tak apalah, RM5 saya beri saja. Riba, tak riba. RM5 ni makna saya nak saja je, ada lebih rezeki, nak beri hadiah. Tak masalah. Dengan